Bismillah, alhamdulillah. Tajuk video saya pada kali ini adalah punca kesesatan ajaran Syiah, di mana pengasasnya Suhaini Muhammad mempercayai bahawa Nabi Muhammad SAW kejadiannya luar biasa, sehingga beliau menyebut bahawa Nabi adalah Allah dan Allah adalah Nabi. Dia bukan manusia biasa, dia Allah. Dan kejadiannya sehingga disebut bahawa Nabi tiada kemaluan. Maknanya dia manusia, dia adalah makhluk manusia luar biasa. Tidak sama dengan manusia-manusia lain. Dan itulah punca kesesatan Suhaini Muhammad. Sedangkan ianya jelas bercanggah dengan ayat Al-Quran. Al-Quran menyebut bahawa Allah menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa. Di mana Allah menyebut dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, sebut wahai Muhammad kepada orang manusia, kepada orang-orang Quraisy, bahawa kamu wahai Muhammad, Allah sebut kamu wahai Muhammad, ana yakni Muhammad, basyarum mithlukum, manusia seperti kamu, yaitu umat Arab, orang Quraisy, bahwa aku yakni Muhammad basyar, manusia seperti kamu wahai orang-orang Quraisy. Innama yuha ilayya, bezanya aku ini dapat wahyu, aku ini maksum, ya gitulah, dapat wahyu daripada Allah. Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Allah menyebut, mengajar Nabi, memberitahu kepada Nabi supaya menyebut begitu, memberitahu kepada orang ramai bahawa aku adalah manusia biasa. Dalam ayat lain menyebut dalam Furqan ayat 7, wa qalu ma li hadzal rasul وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Al-Furqan ayat 7, waqalu, orang-orang Quraisy berkata, ma li hadzal rasul, apalah rasul ini, Muhammad ini, ya'kulut ta'am, dia makan seperti kami, wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar. Maknanya Nabi SAW dalam Quran menyebut dia manusia biasa. Tetapi Syiah Suhaini Muhammad ini menyebut bahawa manusia itu manusia luar biasa. Itu sebab sesat. Tajuk video saya ini adalah Suhaini sesat. Kenapa? Apa puncanya? Puncanya sebab dia kata Nabi manusia luar biasa, bersalah, bertentangan dengan Al-Quran. Allah kata Nabi itu manusia biasa, dia kata luar biasa, dan pergi sampai ke peringkat mengatakan bahawa Nabi itu adalah Allah. Nabi tiada kemaluan dan sebagainya, kacau bilau. Puncanya ini, yaitu dia bercanggah dengan
Allah, bercanggah dengan kenyataan Al-Quran. Inilah punca-punca sesat. Kita ahli sunnah wal jamaah senang saja. Sesat itu adalah bila bercanggah dengan nas yang jelas daripada Quran. Terutama yang jelas lah. Tak jelas kena tanya ulama lah. Tetapi ini jelas. Dan sebenarnya saya ingin sentuh juga bahawa ajaran seperti Suhaini Muhammad ini, dakwaan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Allah, sebenarnya bukan satu fenomena ataupun satu kepercayaan yang baru. Sebenarnya sudah lama. Di antaranya ajaran Berlui di Pakistan, Berlui. Kumpulan Berlui ini 40%, tuan-tuan, puan-puan, 40% daripada umat Islam di Pakistan itu adalah Berlui. Golongan ini menyatakan perkara yang sama, yaitu Muhammad, personality Muhammad, Nabi Muhammad SAW itu, Muhammad itu di atas aras dia adalah Allah. Manakala turun ke Madinah, dianya adalah Muhammad SAW. Samalah. Sebenarnya punca lagi sekali adalah bila menyatakan bahawa Nabi itu bukan manusia biasa. Saya ingin melanjutkan sedikit dengan sebenarnya ada perbincangan tentang bahawa Nabi itu daripada Nur Muhammad. Nur, daripada cahaya. Itu pun luar biasa sebenarnya. Diabaikan bahawa Nabi manusia biasa. Diabaikan itu semua, kemudian pergi kepada Nur, bahawa Nabi itu daripada cahaya. Sehingga ada di kalangan kita menyebut bahawa Nabi itu tiada bayang. Tiada bayang. Macam mana mau ada bayang kalau dianya cahaya? Ini semua sebenarnya Suhaini itu yang nampak macam melampaunya bila dia kata Nabi tiada kemaluan. Itu mungkin lebih melampau. Tapi bila kata Nabi itu Allah, ramai sudah orang yang mengatakan dia ahli sunnah wal jamaah, orang alim kononnya, tetapi menyatakan bahawa Muhammad itu Allah. Terutama daripada kepercayaan terhadap hadis yang sama sebenarnya, tuan-tuan, puan-puan, bahawa hadis yang sama, iaitu hadis Nur Muhammad itu hadis Jabir. Cuma riwayatnya ada sedikit perbezaan, tapi maknanya sama. Di antaranya riwayat awwalu ma khalaqallahu nur nabiyyika ya Jabir. Makhluk yang pertama ya Allah ciptaan Allah yang pertama adalah cahaya Nabi, Nur Muhammad. Nur nabiyyika ini Nur Muhammad. Nur Muhammad. Yang kata kita selalu dengar itu istilah Nur Muhammad itu daripada hadis inilah punca kuasa, pekelilingnya daripada hadis inilah. Saya mau menyebut bahawa punca kuasa itu hadis inilah. Hadis ini adalah disebut oleh Syekh Ali Jumaah pun menyebut. Ulama lain ramai, ulama hadis menyebut, Ali Jumaah menyebut, Syekh Ali Jumaah menyebut bahawa pakar-pakar hadis menyatakan bahawa hadis ini adalah mungkar, maudhu', rekaan, palsu. Jadi sekira apabila hadis dalil Nur Muhammad itu adalah palsu, menjadi punca kuasa bahawa Nabi itu manusia yang luar biasa, maka dianya tidak boleh dipakai. Dia boleh membawa kepada kesesatan. Dan kembali saya bahawa Suhaini Muhammad puncanya apabila menyatakan bahawa punca kesesatannya apabila menyatakan bahawa Nabi itu kejadiannya luar biasa.
Dan saya rangkulkan sekali dengan hadis Nur Muhammad ini, kejadian hadis palsu ini, bahwa Nabi juga daripada cahaya itu juga adalah sebenarnya rangkaian yang sama, yaitu rangkaian menyatakan bahwa kejadian Nabi itu luar biasa. Nabi bukan manusia biasa, sedangkan Allah sudah sebut, Allah yang menyebut innama ana basyarum mithlukum. Sebut kepada mereka, kul innama ana basyarum mithlukum. Sebut kepada mereka manusia, kepada manusia, bahwa aku, yakni Muhammad, manusia biasa. Berbezanya Nabi, karena cakap luar biasanya hanya adalah kepada dianya mendapat wahyu, dianya dilindung oleh Allah, maksum itu. Tetapi bukannya manusia luar biasa sampai tiada kemaluan, tiada bayang daripada cahaya. Itu semua salah. Ini kesesatan yang seperti Suhaimi Muhammad ini akan berulang. Sebab puncanya satu saja. Quran diabai. Kata-kata Quran dibuat tidak faham. Quran sebut dengan jelas, ana basyarum mithlukum. Aku manusia, yaitu Muhammad. Aku, yakni Muhammad, manusia seperti kamu. Nah, itulah punca. Kesesatan ini diabaikan oleh ramai, sehingga ulama pun abaikan ini. Tak tahulah saya kenapa. Itu masing-masing lah. Ini pandangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.